A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini dapat bertemu lagi untuk kita mendengar sedikit tazkirah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi faedah kepada orang mukmin. Tuan-tuan, hari ini saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban. Hadis riwayat oleh Sunan Abu Daud. Nombor hadis 3745 yang menceritakan satu hari Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat. Bila Nabi duduk dengan para sahabat satu hari, Nabi beri satu peringatan kepada para sahabat. Nabi kata, yusikul umamun an tada'an alaikum kama tada'an akalatul ila qas'atiha. Kata Nabi SAW, satu saat, satu ketika nanti akan datang kepada kamu umat Islam, di mana orang-orang di sekeliling kamu akan bersatu. Mereka ni bersatu serta pun mengepung kamu seperti bersatunya orang-orang mengerumuni makanan di atas meja hidangan. Kata Nabi SAW, satu hari nanti orang-orang bukan Islam ni tuan-tuan, mereka bersatu, mereka akan kerumun atau kepung orang-orang Islam ni, dan dari setiap sudut mereka akan kepung. Mereka kepung ni macam mana kalau kita waktu kita makan, kita kepung makanan. Begitulah keadaan orang bukan Islam akan mengepung kita, mengepung orang-orang Islam ni. Dari setiap sudut kedudukan akan dikepung. Yang barat menekan, yang utara nak menghentam, yang selatan nak menawan. Semua mereka ni nak kepada negara Islam. Kita tengok Allah beri kelebihan kepada negara Islam. Kebanyakan negara Islam ada minyak. Jadi ni kelebihan dia. Jadi orang-orang barat, orang-orang semua ni kepung umat Islam hari ni. Mengepung umat Islam ketika itu. Nah, kalau kita lihat bila mana Nabi buat kepungan-kepungan ini, mereka merosakkan kepungan-kepungan. Contohnya saya bagi kita tengok pada zaman Nabi berlaku peperangan Badar, berlakunya peperangan Uhud, berlaku peperangan Khandaq. Zaman kita tak berlaku peperangan tu, tetapi peperangan kita hari ini tidak kurang hebat seperti mana zaman Nabi. Peperangan kita hari ini pertama, peperangan akidah dalam mempertahankan akidah umat Islam. Dan kita akidah hari ini, keadaan umat Islam hari ini akidah yang semakin jauh dengan Islam. Orang bukan Islam mereka kepung. Dia kata jangan, orang bukan Islam ni tak payah masuk Kristian, tak apa. Tak payah masuk agama lain pun tak apa. Yang penting kita kurangkan nilai-nilai Islam, kurangkan cara hidup mereka dengan Islam. Kemudian yang kedua, peperangan yang kita lihat, peperangan ideologi yang dibawa, ideologi barat yang dibawa masuk ke dalam Islam. Antaranya ideologi sekularisme yang memisahkan antara kehidupan dengan Islam, pemerintahan dengan Islam, undang-undang dengan Islam. Pisau ni ideologi sekularisme. Bawa pula datang pahaman-pahaman yang panggil liberalisme, sosialisme, feminisme yang menyamaratakan antara hak wanita dengan hak lelaki. Apa lelaki buat, perempuan pun boleh buat. Apa lelaki, apa saja permainan lelaki, perempuan pun boleh main. Menyamaratakan. Ini fahaman-fahaman, ideologi yang dibawa masuk ke dalam Islam yang boleh merosakkan gaya hidup ataupun budaya hidup. Yang ketiga, peperangan yang dipanggil mengurangkan keyakinan kita dengan agama.
Kalau kita tengok hari ni kita duduk di dalam pandemik COVID-19, kita tengok hari ni, walaupun apalah orang kata sekalipun, ada yang kata ini ciptaan manusia, ini apa semacam-macam. Tapi kalau apa sekalipun kita buat satu hukuman, tuan-tuan, kalau Allah tak izin, benda tak akan berlaku. Tetapi hari ini kita lihat, benda yang Allah izin, maka dia berlaku. Bila Allah izin, benda berlaku. Itu dipanggil takdir. Bila takdir, tuan-tuan, takdir Allah tak suruh kita fikir, tetapi Allah suruh kita hadapi. Allah tak suruh kita fikir, kenapa jadi, kalau jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. Tak payah. Sekarang ni Allah suruh kita hadapi. Kita kena rempuh benda ni, kena tempuh benda ni. Macam mana cara pun kita kena tempuh. Maka rempuhan itulah berbagai-bagai usaha. Kita kena tempuh. Bila kena ada tempuh, kena ada usaha, kena ada ikhtiar. Hari ini kita dengar ikhtiar kita pakai ikut SOP, pakai mask, ya, solat pun penjarakan. Itu semua SOP. Itu sebagai ikhtiar, tuan-tuan. Ada pula hari ini kita kena pula cucuk pula, kena dengan vaksin. Vaksin ni semua dipanggil sebagai ikhtiar, tuan-tuan. Kalau apa pun berlaku atas diri kita, atas ikhtiar tadi, insya-Allah kita dapat pahala ikhtiar, insya-Allah. Tapi walau bagaimanapun, tuan-tuan, adanya ikhtiar itu, kita balik kepada Al-Quran, kita balik kepada keyakinan kita kepada Al-Quran, di mana Al-Quran ajar kita pemakanan tadi. Kalau kita tengok fungsi vaksin tak kira atas nama Zaneka ke, atas nama Sinovac ke, apa saja nama, tapi fungsinya untuk meningkatkan, menaikkan imunisasi badan, ketahanan badan. Kita tengok balik kepada Al-Quran. Al-Quran dalam surah Lebah, Allah suruh makan madu. Madu yang Allah kata syifa alinnas, bagi penawar kepada manusia. Datang pula hadis Nabi kata, kekallah kamu dengan habatus sauda, sungguhnya habatus sauda ubat segala penyakit. Ini usaha. Maka kita makan madu dengan habatus sauda untuk kembali kepada Al-Quran. Dalam masa yang sama, kita tidak juga menolak vaksin ke SOP, semua kita tak tolak. Ini sebagai usaha kita, sebagai ikhtiar kita untuk kita yakin kepada Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan, maka Syekh Abdul Majid Al-Zindani, ulama Yaman, buat kajian tentang madu dan habatus sauda. Tuan-tuan, apa fungsinya? Habatus sauda dan juga madu ini boleh meningkatkan imunisasi badan, ketahanan badan, tuan-tuan. Maka kita balik kepada Al-Quran, kita ikut gaya hidup yang diajar oleh Al-Quran dan juga sunnah. Kalau kita tengok kepungan hari ni, handphone. Kita tengok handphone ni kepungan daripada barat. Bukan bermakna kita tak nak pakai handphone, bukan tak boleh pakai handphone, tetapi kita tengok gaya hidup telah berubah. Kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita yang duduk di kedai-kedai mamak, yang memegang handphone, yang minum kopi satu meja ramai-ramai, pegang handphone. Mereka pegang handphone melentang, tuan-tuan. Main game sesama mereka, PUBG dan sebagainya, dan mereka bersembang di dalam handphone tu sendiri. Maka cara gaya hidup kita telah berubah. Ini yang Nabi sebut, kepungan-kepungan daripada barat yang telah melanda ke atas umat Islam pada akhir zaman nanti, kan? Lalu bila sahabat dengar je hadis yang Nabi sebut tadi, lalu sahabat tanya kepada Nabi SAW, wa min qillatin nahnu yawma izin ya Rasulullah, adakah ketika itu kami ni dalam keadaan sedikit wahai Rasulullah? Adakah umat Islam sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Qala, lalu jawab Nabi SAW, bal antum yawma izin kasir walakinnakum ghusaun ka ghusaun sa'il. Kata Nabi SAW, ketika itu kamu dalam keadaan ramai, kamu banyak, kamu ni majoriti, tetapi ketika itu kamu seperti buih-buih di lautan yang dihentam oleh ombak. Tuan-tuan, Nabi bagi perumpamaan buih. Kenapa buih? Kalau kita tengok buih tadi, kalau kita cucuk banyak buih ni dekat laut ni, tapi bila kita cucuk dengan jarum atau dengan tangan, pecah, makna dalam buih itu kosong. Bermakna Nabi umpamakan umat Islam ketika itu ramai, tetapi seperti buih yang dihentam oleh ombak. Makna buih itu banyak tapi tidak berkualiti. Umat Islam yang ramai tapi tak ada kualiti. Sifat jihad dah tak ada. Bila Islam dihantam, Islam dihina, tidak ada pembelaan. Waktu tu Nabi kata, inilah umpama umat Islam akhir zaman, ramai tetapi tidak berkualiti. Lalu kata, bila mana sahabat Nabi dengar kata seperti buih yang dihantam oleh ombak ni tadi, lalu mereka tanya, kenapa boleh jadi macam ni ya Rasulullah? Nabi pun sebut, Nabi kata, ketika itu fi qulubikum wahn, ketika itu datangnya satu penyakit di dalam umat Islam ketika itu. Dalam hati, bila mana Nabi kata wa anza'allahu min suduri aduwikum,
mahabah minkum. Di mana orang-orang kafir ni dicabut perasaan takut kepada umat Islam, kemudian didatangkan fi qulubikum wahan. Ketika itu Allah datangkan satu ujian, dugaan kepada umat Islam. Dalam hatinya ada satu penyakit yang dipanggil wahan. Lalu sahabat tanya, wa ma wahnu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan wahan itu wahai Rasulullah? Lalu jawab Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika itu perasaan yang ada adalah kamu cinta dengan dunia, kamu takut dengan kematian. Akhirnya umat Islam menjadi lemah. Ketika itu cinta kat dunia, takut mati, maka jadi lemah. Jihad semakin jauh. Bila mana tiada kualiti di kalangan umat Islam, ketika itu umat Islam sedang dipijak-pijak, dipermainkan oleh orang-orang bukan Islam. Oleh itu tuan-tuan, dengan hadis ini, mari kita balik kepada Al-Quran, balik kepada hadis Nabi, kemudian kita kuatkan luaran dan dalam kita, mental dan fizikal kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita ada kekuatan dalam mempertahankan agama kita untuk terus diinjak-injak, dipermainkan. Maka ketika itu orang tidak berani lagi untuk menghina agama kita. Hari ini kita lihat agama kita sedang dihina, tapi tidak ada pembelaan. Kita tengok di Palestin sedang dihina, diperangi, tapi tidak ada pembelaan. Mudah-mudahan dengan hadis ini memberi kekuatan kepada kita, insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itu yang mampu saya berikan sebagai tazkirah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.